Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Majid bahawa allazina stajabu lillahi wa rasuli min ba'di ma asabahumul karh lillazina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. yakni orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya setelah mereka menderita luka-luka
bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa ada ganjaran yang besar. Pada khutbah yang lalu masih berbaki penjelasan kisah sahabat Badar, yakni Hazrat Zubair radhiyallahu taala anhu. Pada hari ini saya akan jelaskan lanjutannya berkenaan dengan ayat yang baru saya tilawatkan tadi. Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada anak saudaranya Hazrat Urwah, "Wahai anak saudaraku, bapamu Zubair dan Abu Bakar termasuk di antara sahabat yang disebutkan dalam ayat ini. Ketika Rasulullah SAW terluka dalam perang Uhud dan pasukan musyrik telah mundur, Rasulullah SAW merasakan adanya bahaya jangan sampai mereka datang semula untuk menyerang. Untuk itu Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang akan pergi untuk mengikori mereka. Waktu itu di antara mereka ada 70 orang sahabat yang bersedia. Perawi mengatakan Abu Bakar dan Zubair juga termasuk di antaranya. Ini riwayat dari Sahih Bukhari. Dan mereka berdua termasuk di antara yang terluka. Dalam Sahih Muslim, riwayat tersebut diriwayatkan bahawa Hisham meriwayatkan dari bapanya. Dia berkata, Hazrat Aisyah berkata kepada saya, bapamu termasuk di antara sahabat yang walaupun setelah terluka tetap mengatakan labaik kepada perintah Allah dan Rasulnya. Hazrat Ali meriwayatkan, saya mendengar dengan telinga saya sendiri bahawa Rasulullah SAW bersabda bahawa Talha dan Zubair akan menjadi tetanggaku di syurga nanti. Hazrat Said bin Jubair meriwayatkan kedudukan Hazrat Abu Bakar, Hazrat Umar, Hazrat Uthman, Hazrat Ali, Hazrat Talha, Hazrat Zubair, Hazrat Sa'ad, Hazrat Abdul Rahman, Hazrat Said bin Zaid sedemikian lupa yang mana di medan perang mereka bertempur di hadapan Rasulullah SAW dan ketika solat mereka berada di belakang beliau. Hazrat Abdul Rahman bin Akhnas meriwayatkan bahawa waktu itu saya sedang berada di masjid. Ada orang yang bermulut jahat ketika menceritakan berkenaan Hazrat Ali dengan cara yang tidak baik. Maka Hazrat Said bin Zaid berdiri dan berkata, aku bersaksi atas Rasulullah SAW. Tidak diragukan lagi, saya pernah mendengar dari beliau. Beliau bersabda, 10 orang yang akan pergi ke syurga. Rasulullah SAW akan berada di syurga. Hazrat Abu Bakar akan berada di syurga, Hazrat Umar akan berada di syurga, Hazrat Uthman akan berada di syurga, Hazrat Ali akan berada di syurga, Hazrat Talha, Hazrat Zubair bin Awam, Hazrat Sa'ad bin Malik dan Hazrat Abdul Rahman bin Auf akan berada di syurga. Dan jika aku mahu, aku boleh menyebutkan nama yang ke-10. Perawi mengatakan bahawa orang-orang berkata, siapakah yang ke-10? Hazrat Said bin Zaid terdiam untuk seketika. Perawi mengatakan beberapa orang bertanya lagi, siapakah yang ke-10? Berkatalah dia, Said bin Zaid, yakni beliau sendiri. Saya rasa riwayat ini telah disampaikan dalam topik yang berkaitan dengan Hazrat Talha. Dalam menjelaskan nama-nama para penulis wahyu, Hazrat Khalifatul Masih Sani bersabda, wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW pada waktu itu juga telah ditulis. Adapun terbukti dalam sejarah ada 15 nama pada khatib wahyu Al-Quran yang selalu diminta oleh Rasulullah SAW. 15 orang di antaranya dinyatakan di bawah ini. Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, Zubair bin Awam, Khalid bin Said bin As, Habban bin Said al-As, Hanzalah bin Rabi al-Asdi, Muikab bin Abi Fatimah, Abdullah bin Arkam az-Zuhri, Sarahjil bin Hasanah, Abdullah bin Rawaha, Hazrat Abu Bakar, Hazrat Umar, Hazrat Uthman, Hazrat Ali. Ketika Al-Quran Syarif turun kepada Rasulullah SAW, maka beliau memanggil salah seorang di antara mereka lalu meminta untuk menulis wahyunya. Hazrat Anas bin Malik meriwayatkan
disebabkan oleh rasa gatal dalam satu peperangan. Rasulullah SAW telah mengizinkan Hazrat Zubair bin Awam untuk memakai pakaian dari sutera. Ketika Rasulullah SAW mengukur tanah untuk rumah-rumah di Madinah, Rasulullah SAW telah menetapkan sebidang tanah yang luas untuk Hazrat Zubair. Beliau SAW juga memberikan sebuah kebun kurma kepada Hazrat Zubair. Berkenaan hibah yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada Hazrat Zubair bin Awam, Hazrat Khalifatul Masih Sani bersabda, di antara tanah pemerintah, Rasulullah SAW memberikan sebuah tanah yang sangat luas kepada Hazrat Zubair, yang mana kuda Hazrat Zubair dapat berlari di dalamnya sampai hembusan nafas terakhir, yakni sejauh kuda itu dapat berlari di atasnya. Di tempat di mana kuda Hazrat Zubair berdiri, dari sana beliau mencampakkan cambuknya ke atas dengan kuat, dan Rasulullah SAW memutuskan bahawa tanah yang diberikan tidak hanya sampai batas itu, sampai di tempat kuda berdiri, bahkan di mana cambuk beliau jatuh, sejauh itu beliau akan diberi tanah. Hazrat Muslim Maud menulis, kuda negeri kita pun dapat berlari sampai berbatu-batu, dan kuda Arab dapat berlari lebih cepat lagi dari itu. Jika jauhnya jarak yang dilalui kuda dianggarkan 4 atau 5 batu, berarti tanahnya dianggarkan seluas 20,000 ekar yang diberikan kepada beliau. Imam Abu Yusuf menulis dalam kitab Al-Kharaj bahawa Rasulullah SAW memberikan sebidang tanah kepada Hazrat Zubair yang di dalamnya terdapat pokok-pokok kurma, dan itu sebelumnya dimiliki oleh kabilah Yahudi Banu Nadir, dan ianya diberi nama Juraf. Hazrat Muslim Maud menulis, kuda di negeri kita pun dapat berlari sampai berbatu-batu, dan kuda Arab dapat berlari lebih cepat lagi dari itu. Jika jauhnya jarak yang dilalui kuda dianggarkan 4 atau 5 batu, berarti tanahnya dianggarkan seluas 20,000 ekar yang diberikan kepada beliau. Imam Abu Yusuf menuliskan dalam kitab Al-Kharaj bahawa Rasulullah SAW memberikan sebidang tanah kepada Hazrat Zubair yang di dalamnya terdapat pokok-pokok kurma, dan itu Hazrat Khalifah Sani juga memakai hawalah ini, yang di dalamnya terdapat pokok-pokok kurma, dan itu sebelumnya dimiliki oleh kabilah Yahudi Banu Nadir, dan ini diberi nama Juruf. Juruf merupakan nama tempat yang terletak 3 batu dari Madinah menuju Syam, yakni itu merupakan kampung yang kekal. Jika kita menggabungkan hadis sebelumnya dengan hadis ini, dapat disimpulkan bahawa ketika itu Rasulullah SAW memberikan tanah bahagian atas kepada Hazrat Zubair, padahal sejak sebelumnya, yakni di mana dijelaskan mengenai larinya kuda dan luasnya sekitar 15 ataupun 20,000 ekar, yakni padahal sebelumnya beliau telah memiliki sebuah kampung yang di dalamnya terdapat pokok-pokok kurma. Urwah bin Zubair meriwayatkan bahawa Marwan bin Hakam berkata, pada tahun ketika penyakit naksir tersebar, Hazrat Uthman bin Affan juga parah dijangkiti penyakit tersebut, sehingga penyakit tersebut menghalang beliau dari ibadah haji. Lalu beliau berwasiat. Waktu itu salah seorang dari antara Quraisy datang kepada beliau dan berkata, mohon tetapkan seseorang sebagai khalifah berikutnya. Beliau, yakni Hazrat Uthman, bertanya, apakah orang-orang mengatakan hal ini? Dia menjawab, ya. Hazrat Uthman bertanya, siapa yang ingin kamu cadangkan untuk menjadi khalifah? Orang itu terdiam. Tidak lama kemudian ada seorang lagi datang menemui beliau. Perawi berkata, saya rasa orang itu adalah Haris. Mengatakan, mohon tetapkanlah seseorang sebagai khalifah. Hazrat Uthman bersabda, apakah orang-orang mengatakan demikian? Dia berkata, ya. Hazrat Uthman bertanya, yakni siapa khalifah yang kamu semua cadangkan? Orang itu terdiam. Hazrat Uthman berkata, mungkin dia akan mencadangkan untuk memilih Zubair. Ia berkata, ya. Hazrat Uthman berkata,
demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Sejauh pengetahuan saya, dia, yakni Hazrat Zubair sudah tentu yang lebih baik di antara orang-orang, yakni Rasulullah SAW juga sangat mencintai Hazrat Zubair. Hazrat Zubair radhiyallahu ta'ala anhu selalu menerangkan bahawa satu ketika di tengah keberadaan Hazrat Rasulullah SAW terjadi perselisihan pendapat berkenaan dengan air di antara seorang sahabat dari Ansar yang digunakan untuk mengairi ladang keduanya. Untuk mengakhiri perdebatan itu, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Zubair, airilah ladangmu. Setelah itu, biarkanlah tetanggamu mengairi ladangnya." Sahabat Ansar merasa kecewa dengan keputusan tersebut dan berkata, "Wahai Rasulullah, Tuhan memutuskan demikian kerana dia adalah sepupu Tuhan." Mendengar ucapan itu, wajah Rasulullah SAW berubah dan beliau SAW bersabda kepada Hazrat Zubair, Sekarang janganlah kamu mengairi ladangmu sebelum air sampai di perigi. Tahanlah air itu." Seolah-olah sekarang Rasulullah memberikan hak sepenuhnya kepada Hazrat Zubair. Padahal sebelum itu Rasulullah SAW memberikan nasihat yang di dalamnya terdapat peluang bagi Hazrat Zubair dan sahabat Ansar itu dan memiliki sisi keluasan. Namun ketika sahabat Ansari itu menzahirkan rasa kecewa pada keputusan Rasulullah SAW, lalu Nabi SAW memberikan hak sepenuhnya kepada Hazrat Zubair dengan perintah yang benar. Hazrat Zubair berkata, "Demi Tuhan, saya memahami bahawa ayat di bawah ini turun berkenaan dengan kejadian tersebut, yakni tidak, demi Tuhanmu, mereka sekali-kali tidak akan beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya." Hazrat Zubair radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan, ketika ayat tersebut turun, "Summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun," yakni sesungguhnya kamu pada hari kiamat di hadapan Allah Ta'ala akan saling berdebat satu sama lain. Lalu mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah perselisihan duniawi kami yang dimaksud di sini?" Rasulullah SAW bersabda, "Ya." Lalu ketika turun ayat "Summa latus alunna yauma izin anin naim," yakni pada hari itu kamu pasti akan ditanya berkenaan kenikmatan. Maka Hazrat Zubair bertanya, "Wahai Rasulullah, berkenaan dengan nikmat mana yang akan ditanyakan kepada kami, sedangkan kami hanya memiliki kurma dan air?" Nabi SAW bersabda, "Ketahuilah bahawa zaman kenikmatan tersebut juga sudah dekat. Hari ini masih kesempitan. InsyaAllah masa kelapangan akan datang." Habs bin Khalid berkata, "Orang suci yang biasa datang ke tempat kami dari Mosul meriwayatkan hadis ini. Mosul adalah kota yang terkenal di Syam yang saat itu memiliki kedudukan yang sangat penting di negara-negara Muslim dari segi banyaknya penduduknya dan wilayahnya yang luas. Orang-orang datang dari seluruh kota ke sana. Kota ini terletak 222 batu dari Baghdad di sudut kota Dajlah dekat kota Ninwah. Inilah pengenalan kota ini yang ditulis dalam kamus. Walhasil, orang suci itu biasa datang ke tempat kami dari Mosul. Beliau meriwayatkan bahawa aku melakukan beberapa perjalanan dengan Hazrat Zubair bin Awam. Satu kali di tengah padang pasir, beliau ingin mandi. Beliau berkata kepada saya untuk menutupi beliau. Saya menutupi beliau dengan kain dan beliau pun mulalah mandi. Tiba-tiba pandangan saya tertuju pada badan beliau. Saya melihat kepala dan seluruh badan beliau dipenuhi oleh bekas-bekas luka pedang. Saya berkata pada beliau, "Demi Tuhan, saya melihat bekas-bekas luka di badan Tuhan yang sebelum ini saya tidak pernah melihatnya di badan siapa pun." Beliau berkata, "Apakah kamu telah melihat bekas-bekas luka di badanku?" Kemudian berkata, "Demi Tuhan,
Seluruh luka ini saya dapatkan di jalan Allah Ta'ala ketika berperang bersama Rasulullah SAW. Hazrat Uthman, Hazrat Miqdad, Hazrat Abdullah bin Mas'ud dan Hazrat Abdul Rahman bin Auf berwasiat pada Hazrat Zubair. Dengan demikian, beliau menjaga harta mereka dan beliau membelanjakan harta beliau sendiri untuk anak-anak mereka. Ketika ada kelapangan beliau, maka beliau tidak membelanjakan harta mereka untuk anak-anak beliau, melainkan dari harta beliau sendiri, supaya nanti ketika mereka memerlukan harta itu dapat berguna untuk mereka. Jadi tidak ada ketamakan. Dalam riwayat tertera bahawa Hazrat Zubair memiliki 1,000, Hazrat Zubair memiliki 1,000 gulam ataupun hamba yang membayar kharaj, yakni hasil tanah pada beliau. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu tidak membawa sedikit pun dari hasil tanah itu ke rumah. Beliau menyedekahkan semuanya. Mati bin Aswad meriwayatkan, saya mendengar Hazrat Umar bersabda bahawa Hazrat Zubair adalah salah satu tiang dari antara tiang-tiang agama. Diriwayatkan oleh Hazrat Abdullah bin Zubair bahawa di hari perang Jamal, Hazrat Zubair berdiri memanggil saya dan saya berdiri di samping beliau. Beliau bersabda, wahai anakku yang tercinta, hari ini kalau bukan si zalim yang akan terbunuh, maka si mazlum yang akan terbunuh. Nampaknya pada hari ini saya akan dibunuh dalam keadaan dizalimi. Yang saya sangat fikirkan adalah hutang saya. Apakah pendapatmu dengan hutang-hutang kita? Apakah akan ada harta yang lebih? Kemudian beliau bersabda, wahai anakku, juallah harta bendaku dan bayarkan hutangku. Dan saya juga mewasiatkan 1/3 hartaku. Setelah dibayarkan hutang, kalau ada lebih, maka 1/3-nya untuk anak-anakmu, yakni untuk anak-anak Hazrat Abdullah bin Zubair. Selebihnya untuk yang lain. Hisham berkata, putera-putera Hazrat Abdullah bin Zubair dari segi umur sebaya dengan putera-putera Hazrat Zubair, yakni Khubab dan Ibad. Yakni anak lelaki Hazrat Abdullah bin Zubair dari segi umur sebaya dengan anak lelaki Hazrat Zubair. Anak lelaki dari puteranya Hazrat Zubair sebaya dengan anak-anaknya yang lain. Pada masa itu, Hazrat Abdullah bin Zubair mempunyai 9 anak perempuan. Hazrat Abdullah bin Zubair meriwayatkan, Hazrat Zubair mewasiatkan hutangnya padaku bahawa, wahai anakku, jika ada hutang-hutangku yang kamu tidak mampu bayar, maka mohonlah pertolongan pada maulaku. Hazrat Abdullah bin Zubair berkata, aku tidak faham apa yang beliau maksudkan dengan maula. Saya bertanya, siapa maula engkau? Hazrat Zubair berkata, Allah. Kemudian, bila pun saya susah dalam membayar hutang beliau, maka saya berkata, wahai Maula Zubair, bayarlah hutangnya, dan dia pun membayarnya. Yani Allah Ta'ala menciptakan sarana-sarana untuk membayar hutang itu. Harta beliau radhiyallahu ta'ala anhu ada. Dari situlah dibayar hutang-hutang beliau. Hazrat Zubair disyahidkan dalam keadaan beliau tidak meninggalkan dinar dan dirham, kecuali beberapa tanah yang di antaranya ada yang masih hutan juga. Di Madinah beliau mempunyai 11 rumah, 2 rumah di Basrah, 1 rumah di Kufah dan 1 rumah di Mesir. Hazrat Zubair memiliki hutang kerana orang-orang membawa hartanya kepada beliau, yakni menyimpan hartanya sebagai amanat. Namun Hazrat Zubair berkata, ini bukan amanat, ini adalah hutang kerana aku takut harta ini akan sia-sia. Aku tidak akan menyimpannya sebagai amanat. Duit ini aku terima dari kamu semua sebagai hutang. Dari harta itu, beliau membelanjakannya juga, atau kalau ada masalah, maka harta itu akan berada dalam keadaan aman. Itulah sebabnya beliau mengatakan pada mereka bahawa aku menerimanya dalam bentuk hutang yang akan kukembalikan. Walhasil Hazrat Zubair tidak pernah kaya, apakah itu dari menerima harta atau hasil tanah atau dari perkhidmatan harta lainnya, kecuali dalam satu perang beliau ikut berjihad bersama Rasulullah SAW, Hazrat Abu Bakar, Hazrat Umar dan Hazrat Uthman. Beliau pasti ikut berjihad, namun tidak pernah sangat kaya seperti orang-orang yang mengumpulkan hartanya dalam bentuk wang. Hazrat Abdullah bin Zubair meriwayatkan, saya menghitung hutang beliau dan saya dapati jumlahnya 22 juta. Hazrat Hakim bin Hazam bertemu dengan Hazrat Abdullah bin Zubair dan berkata, wahai anak saudaraku, berapa hutang saudaraku? Hazrat Abdullah bin Zubair menyembunyikannya dan berkata, 100,000. Hazrat Hakim bin Hazam berkata,
Demi Allah, aku tidak melihat hartamu cukup untuk itu, yakni harta yang dapat dilihat. Kemudian Hazrat Abdullah bin Zubair berkata, jika aku katakan bahawa hutangnya 2.2 juta, lalu apa yang akan kau katakan? Beliau berkata, aku tidak melihat kamu mampu menanggungnya. Susah rasanya untuk kamu mampu membayarnya. Jika kamu tidak mampu membayarnya, maka mintalah bantuanku. Jika kamu tidak mampu membayarnya, maka aku ada. Beritahu aku, maka aku akan bayar hutang itu. Hazrat Zubair membeli hutan atau ghabah seharga 170,000 dan Hazrat Abdullah bin Zubair menjualnya dengan harga 1.6 juta. Kemudian beliau berdiri sambil berkata, barang siapa yang Zubair berhutang padanya, maka datanglah bertemu aku di ghabah ataupun tanah beliau. Tanah hutan itu dijual dengan harga 1.6 juta. Kemudian diumumkan bahawa barang siapa yang ingin menagih hutangnya, datanglah dan tagihlah hutangnya. Hazrat Abdullah bin Jafar yang duitnya ada 400,000 pada Hazrat Zubair berkata pada Hazrat Abdullah bin Zubair, jika kamu semua mahu, maka aku akan memaafkannya. Dan kalau kamu mahu, maka letaklah pada hutang-hutang yang akan kamu bayar pada bahagian akhir dengan syarat ada yang kamu akhirkan. Hazrat Abdullah bin Zubair berkata, tidak. Kemudian beliau berkata, kalau begitu berikan padaku sebidang tanah. Hazrat Abdullah bin Zubair berkata, bahagianmu dari sini sampai ke sini. Beliau menjualnya sesuai dengan jumlah hutang yang harus dibayarkan dan memberikannya pada Hazrat Abdullah bin Jafar. Masih berbaki 4,5 bahagian lagi dari hutang itu. Hazrat Abdullah bin Zubair pergi menemui Hazrat Muawiyah pada zaman itu. Di situ juga ada Amr bin Usman, Munzir bin Zubair dan Ibnu Azmah. Hazrat Muawiyah bertanya, berapa harga yang diletakkan untuk ghabah? Hazrat Ibnu Zubair berkata, setiap bahagian 100,000. Hazrat Muawiyah bertanya, berapa bahagian lagi yang berbaki? Beliau berkata, 4,5 bahagian. Munzir bin Zubair berkata, saya beli satu bahagian 100,000. Amr bin Usman berkata, saya beli satu bahagian dengan harga 100,000. Ibnu Zamah berkata, saya beli satu bahagian dengan harga 100,000. Hazrat Muawiyah berkata, sekarang berapa bahagian lagi yang berbaki? Hazrat Abdullah bin Zubair berkata, 1,5 bahagian. Hazrat Muawiyah berkata, yang 1,5 bahagian saya yang beli dengan harga 150,000. Yakni tanah ghabah yang lebih tadi juga dijual. Abdullah bin Jafar menjual bahagiannya kepada Hazrat Muawiyah dengan harga 600,000. Bagaimanapun juga, sebagaimana yang beliau katakan bahawa Allah akan membayar hutang beliau, maka seperti itulah Allah Ta'ala menciptakan sarana-sarananya. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu membayar hutang itu dengan menjual harta yang ada. Ketika Hazrat Abdullah bin Zubair telah melunaskan hutang Hazrat Zubair, maka anak-anak Hazrat Zubair berkata, bahagikanlah hak waris kami. Sekarang semua hutang sudah dilunaskan, maka bahagikanlah hak waris. Hazrat Abdullah bin Zubair berkata, tidak. Demi Allah, aku tidak akan membahagikan hak waris kamu sebelum aku mengumumkannya selama 4 tahun haji. Yakni aku akan mengumumkannya selama 4 tahun pada musim haji, bahawa barang siapa yang Zubair memiliki hutang padanya, datanglah padaku. Aku akan membayarnya. Beliau telah terus mengumumkan selama 4 tahun pada musim haji. Ketika 4 tahun sudah berlalu, maka beliau membahagikan hak waris pada anak-anak Hazrat Zubair. Hazrat Zubair memiliki 4 isteri. Beliau membahagi 4 dari 1/8 bahagian isteri dan setiap isteri mendapatkan 1.1 juta. Masih saja harta itu berbaki setelah semuanya mendapat bahagiannya. Para isteri pun mendapatkan masing-masing 1.1 juta juga. Jumlah keseluruhan harta beliau menurut satu riwayat adalah 35,200,000. Sedangkan menurut riwayat Sufyan bin Aina, jumlah warisan Hazrat Zubair yang dibahagi adalah 40 juta. Hisham bin Urwah meriwayatkan dari ayahnya, jumlah warisan Hazrat Zubair adalah 52 juta atau 51 juta. Urwah juga meriwayatkan seperti itu bahawa Hazrat Zubair memiliki beberapa tanah di Mesir, Iskandariah juga ada dan di Kufah juga ada. Dan beliau memiliki beberapa rumah di Basrah. Beliau memperolehi pendapatan dari beberapa harta beliau di Madinah. Bagaimanapun juga, setelah semua hutang ini dilunaskan, barulah baki dari semua harta benda ini yang dibahagikan sebagai waris beliau. Mutarif meriwayatkan, satu kali kami berkata kepada Hazrat Zubair, wahai Abu Abdullah, apa maksud kamu semua datang ke sini? Kamu semua telah mensia-siakan seorang khalifah sehingga dia syahid. Sekarang kamu menuntut kisasnya? Hazrat Zubair radhiyallahu ta'ala anhu bersabda,
Di zaman Nabi SAW, Hazrat Abu Bakar, Hazrat Umar dan Hazrat Uthman Ghani radhiyallahu taala anhum, kami biasa membaca ayat ini, yakni dan takutlah pada fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang telah berbuat zalim dari antara kamu, bahkan bersifat umum. Namun dulu kami tidak menganggap bahawa ini akan berlaku pada kami sehinggalah cubaan ini menimpa kami. Dalam menjelaskan keadaan pemilihan khilafat Hazrat Ali radhiyallahu taala anhu, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu menerangkan ketika peristiwa pensyahidan Hazrat Uthman radhiyallahu taala anhu terjadi dan para sahabat yang ada waktu itu di Madinah melihat bahawa fitnah terus meningkat di kalangan umat muslim, maka mereka mendorong Hazrat Ali radhiyallahu taala anhu supaya beliau mengambil biat. Di pihak lain, beberapa para pengacau segera berjumpa dengan Hazrat Ali dan berkata, saat ini sangat dikhawatirkan akan runtuhnya pemerintahan Islam. Oleh kerana itu, tuan ambillah biat supaya lenyaplah ketakutan orang-orang dan tercipta kedamaian dan keamanan. Pendek kata, ketika beliau dipaksa untuk mengambil biat, setelah beberapa kali mengingkarinya, beliau pun memikul tanggungjawab itu dan mulai mengambil biat dari orang-orang. Beberapa sahabat yang terkemuka, akabir sahabat waktu itu sedang berada di luar Madinah. Beberapa sahabat dipaksa untuk biat. Dengan demikian, berkaitan dengan Hazrat Talha dan Hazrat Zubair, diriwayatkan bahawa Hakim bin Jablah dan Malik bin Ashtar diutus bersama beberapa orang untuk menemui mereka. Mereka menghunuskan pedang dan memaksa untuk biat dan berkata, jika kamu ingin biat kepada Hazrat Ali, lakukan. Jika tidak, kami akan bunuh kamu sekarang. Sehingga kan dalam beberapa riwayat ada dinyatakan bahawa mereka membawanya dengan menyeritnya di atas tanah dengan penuh kekerasan. Pastinya biat yang seperti itu tidak dapat disebut sebagai biat. Lalu setelah mereka biat, mereka juga mengatakan, kami akan biat dengan syarat anda akan menuntut balas daripada pembunuh Hazrat Uthman. Namun setelah mereka melihat bahawa Hazrat Ali tidak segera dalam menuntut balas terhadap pada pembunuh Hazrat Uthman, lalu mereka melepaskan diri dari biat kemudian pergi dari Madinah ke Mekah. Satu kelompok dari antara mereka yang ikut dalam pembunuhan Hazrat Uthman telah mengapi-apikan Hazrat Aisyah supaya mengumumkan jihad untuk membalas kewafatan Hazrat Uthman. Lalu Hazrat Aisyah mengumumkan perkara ini dan memanggil para sahabat untuk membantunya. Hazrat Talha dan Hazrat Zubair juga ikut serta bergabung dengan Hazrat Aisyah. Sebagai akibatnya terjadi peperangan di antara Hazrat Ali, Hazrat Aisyah, Hazrat Talha dan Hazrat Zubair yang disebut dengan Perang Jamal. Pada permulaan perang tersebut, Hazrat Zubair memisahkan diri setelah mendengarkan satu nubuatan Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Hazrat Ali. Hazrat Zubair sejak permulaan lagi sudah memisahkan diri dan bersumpah bahawa beliau tidak akan berperang melawan Hazrat Ali dan berikrar bahawa beliau telah melakukan kesilapan dalam ijtihadnya, yakni apa yang difahami adalah salah. Di pihak lain, Hazrat Talha sebelum kewafatannya menyatakan baiat kepada Hazrat Ali kerana dalam riwayat dikatakan bahawa beliau sedang merintih kerana luka yang parah. Lalu ada seseorang yang lalu di dekat beliau. Orang itu bertanya, kamu dari kumpulan mana? Dia menjawab, saya bergabung dengan kelompok Hazrat Ali. Lalu beliau Hazrat Talha mengulurkan tangannya kepada orang itu dan berkata, tanganmu adalah tangan Ali. Aku nyatakan baiat kepada Hazrat Ali di tanganmu. Berkenaan dengan Hazrat Zubair, tertulis bahawa Hazrat Zubair syahid setelah balik dari Perang Jamal. Beliau meninggalkan peperangan setelah diingatkan oleh Hazrat Ali bahawa aku katakan padamu dengan nama Allah, apakah kamu tidak mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa jika kamu berperang melawan Hazrat Ali, berarti kamu berada di kelompok yang zalim. Berkenaan dengan Hazrat Zubair, tertulis bahawa Hazrat Zubair syahid setelah balik dari Perang Jamal. Beliau meninggalkan peperangan setelah diingatkan oleh Hazrat Ali bahawa aku katakan padamu dengan nama Allah, apakah kamu tidak mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda bahawa jika kamu berperang melawan Hazrat Ali, berarti kamu berada di pihak yang zalim. Beliau berkata, ya, baru sekarang saya teringat sabda tersebut. Lalu beliau tinggalkan peperangan. Inilah yang menjadi penyebab beliau meninggalkan peperangan melawan Hazrat Ali. Berkenaan dengan kisah ini selengkapnya telah dijelaskan pada topik Hazrat Talha bin Ubaidullah.
Darinya jelas bahawa itu merupakan provokasi orang-orang musyrik dan munafik yang di dalamnya banyak para sahabat ikut serta disebabkan oleh kesalahfahaman. Walhasil, apapun yang terjadi itu merupakan satu kesalahfahaman. Harab bin Abdul Aswad mengatakan, saya berjumpa dengan Hazrat Ali dan Hazrat Zubair ketika Hazrat Zubair kembali dengan menempuh barisan sambil menunggang kuda. Lalu anak beliau Hazrat Abdullah datang di hadapan beliau dan berkata, apa yang terjadi dengan anda? Hazrat Zubair berkata kepadanya, Hazrat Ali telah mengingatkan aku kepada sebuah hadis yang telah saya dengar sendiri dari lisan berbekat Rasulullah SAW. Beliau SAW bersabda bahawa engkau akan berperang melawan Ali dan engkau berada di pihak yang zalim dalam peperangan itu. Oleh itu aku tidak akan memerangi Hazrat Ali. Anak beliau berkata, anda datang kemari untuk mendamaikan orang-orang dan Allah akan mendamaikan perkara ini bersama dengan anda. Hazrat Zubair berkata, aku telah bersumpah. Hazrat Abdullah bin Zubair berkata, anda berikanlah kafarah ataupun penebus sejenis itu dan bebaskanlah hamba anda Jarjas dan tetaplah di sini sehingga Allah Ta'ala mendamaikan mereka. Perawi mengatakan, lalu Hazrat Zubair membebaskan hambanya Jarjas dan menetap di sana. Namun perselisihan semakin meningkat di kalangan orang-orang. Lalu beliau menunggang kuda dan pergi. Ketika Hazrat Zubair beriradah untuk pulang ke Madinah, lalu berangkat dan sampai di tempat yang bernama Safwan yang merupakan daerah di dekat Basrah, beliau bertemu dengan seseorang dari Banu Majashi bernama Bakar. Dia berkata, wahai hawari Rasulullah, anda mau pergi ke mana? Anda berada di bawah tanggungjawab saya. Tidak ada orang yang akan dapat sampai kepada anda. Orang itu berangkat bersama dengan Hazrat Zubair lalu berjumpa dengan seseorang bernama Ahnaf bin Qais. Dia berkata, dia ini adalah Zubair yang berjumpa dengan saya di Safwan. Ahnaf berkata, ada dua grup Muslim yang saling berselisih dan saling menghayunkan pedang satu sama lain. Dan dia ini sedang pergi untuk menemui anak dan keluarganya. Ketika Umair bin Jarmus, Fadah bin Habis dan Naufel mendengar hal itu, mereka menunggang dan mengikuti Hazrat Zubair dan mereka mendapati dia bersama satu kafilah. Umair bin Jarmus datang di belakang beliau sambil menunggang kuda, lalu menombak Hazrat Zubair dari belakang yang menyebabkan luka yang ringan. Hazrat Zubair yang ketika itu sedang menunggang kuda yang bernama Zul Khamar menyerang orang itu. Ketika Ibnu Jarmus melihat bahawa dia akan terbunuh, lalu dia berteriak kepada kedua kawannya dan bersama-sama menyerang Hazrat Zubair sehingga Hazrat Zubair syahid. Dalam satu riwayat, ketika Hazrat Zubair datang di hadapan pembunuhnya dan berhasil menguasainya, namun musuh itu berkata, aku jadikan Allah sebagai saksi. Mendengar perkataan itu, Hazrat Zubair menghentikan tangannya. Orang itu melakukan perkara itu beberapa kali. Lalu ketika orang itu melakukan pembangkangan melawan Hazrat Zubair dan melukainya, lalu Hazrat Zubair berkata, semoga Allah membinasakan kamu. Kamu telah menyebut nama Allah terus padaku sedangkan kamu sendiri melupakannya. Setelah mensyahidkan Hazrat Zubair, Ibnu Jarmus datang ke hadapan Hazrat Ali dengan membawa kepala dan pedang Hazrat Zubair. Hazrat Ali mengambil pedang itu dan berkata, inilah pedang. Demi Allah, kegelisahan hilang dari wajah Rasulullah berkat pedang ini. Namun saat ini ia berada di tempat kematian dan kefasadan. Ibnu Jarmus meminta izin untuk masuk ke dalam. Penjaga pintu berkata, dia adalah Ibnu Jarmus yang merupakan pembunuh Hazrat Zubair, sedang berdiri di pintu meminta izin untuk masuk. Hazrat Ali bersabda, Ibnu Safiyah, orang yang mensyahidkan Hazrat Zubair akan masuk neraka. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, setiap Nabi memiliki hawarinya dan hawariku adalah Zubair. Hazrat Zubair telah dikubumikan di lembah Sawa. Hazrat Ali dan kawan-kawannya menangis atas kewafatan beliau. Ketika syahid, Hazrat Zubair berusia 64 tahun. Sebahagian berpendapat umur beliau 66 tahun atau juga 67 tahun. Berkenaan dengan Hazrat Atikah binti Zaid, isteri Hazrat Zubair, orang-orang Madinah mengatakan, barang siapa yang mengharapkan mati syahid, maka nikahilah Atikah binti Zaid. Pertama-tama beliau dinikahi oleh Abdullah bin Abi Bakar, lalu beliau syahid dan terpisah dari beliau. Kemudian beliau dinikahi oleh Hazrat Umar bin Khattab dan beliau pun syahid dan terpisah dari beliau. Selanjutnya dinikahi oleh Hazrat Zubair bin Awam dan beliau pun syahid dan terpisah dari beliau.
Ketika syahidnya Hazrat Zubair, Hazrat Atika menyampaikan syair berikut di dalam bahasa Arab. ये अशार कहे थे कि गदार अबनो जुर्मूज़े बेफारिस बहमा यौमल लिक़ाए वकाना गैरा मौरिद या अमरो लो नब्बाहताहु लवजदताहु लताइशन राइशल जनाने वलल यद शल्लत यमीनों का इन कतलता द मुस्लिमा हल्लत अलैका अकूबतुल मुतअम्मिद सकिलत का उम्मों का हल ज़फ़िरता बेमिस्लिही फ़ी मन वदा फ़ी मा तरूह व तक़्तदी कम गमरतिन कत गाज़हा लम युस्नेह. Syahid ini bermaksud Ibnu Jarmus telah mengkhianati penunggang kuda yang berani pada hari peperangan, padahal dia bukanlah seorang yang melarikan diri. Wahai Amru bin Jarmus, sekiranya engkau membuat dia waspada, nescaya engkau mendapatinya bukanlah seorang yang pengecut, yang hati dan tangannya gemetar. Tanganmu akan lumpuh kerana kamu telah membunuh seorang Muslim. Azab telah diwajibkan ke atas kamu disebabkan pembunuhan ini. Apakah di antara orang-orang yang telah berlalu di zaman ini yang di dalamnya engkau melewati petang hari dan pagi hari, engkau mendapati kejayaan yang sama seperti dirinya pada seseorang yang lain? Wahai orang-orang yang tak sanggup menanggung penderitaan kecil sekalipun, Zubair adalah seorang yang seberapapun sulitnya keadaan, dia tetap ikut berperang. Dan wahai orang yang bermuka pucat, keahlian menombak engkau tidak akan sedikit pun dapat menghancurkannya. Kemudian terdapat riwayat dalam Tabakat Al-Kubra ketika Ibnu Jarmus datang dan meminta izin kepada Hazrat Ali radhiyallahu taala anhu, maka Hazrat Ali radhiyallahu taala anhu ingin menjauhi diri darinya. Ibnu Jarmus mengatakan, bukankah Zubair termasuk di antara para pembuat kacau? Hazrat Ali radhiyallahu taala anhu bersabda, debu di mulutmu. Aku berharap bahawa Talha dan Zubair termasuk di antara orang-orang yang mengenai mereka. Allah Taala berfirman, yang maksudnya, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas pelamin-pelamin. Hazrat Zubair radhiyallahu ta'ala anhu melakukan banyak pernikahan pada waktu yang berbeza-beza dan memiliki banyak anak. Rinciannya sebagai berikut. Hazrat Asma binti Abu Bakar, dari beliau lahir Abdullah, Urwa, Asim, Munzir, Khadijatul Kubra, Ummul Hasan, Aisyah. Hazrat Ummu Khalid, dari beliau lahir Khalid, Amru, Habibah, Saudah, Hind. Hazrat Rabab bin Hanif, anak yang lahir dari beliau adalah Musab, Hamzah, Ramlah. Hazrat Zainab Ummu Ja'far binti Marsyad, anak yang lahir dari beliau adalah Ubaidah dan Ja'far. Hazrat Ummu Kalsum bin Uqbah, anak yang lahir dari beliau adalah Zainab. Hazrat Hilal bin Qais, dari beliau lahir Khadijatul Sugra. Hazrat Atika binti Zaid. Inilah seluruh riwayat Hazrat Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, dan selesailah sampai di sini. Sekarang setelah ini saya akan menyampaikan riwayat beberapa almarhum yang akan saya pimpin solat jenazahnya setelah solat Jumaat. Di antaranya yang pertama, Al-Haj Ibrahim Mubayi, Amir ketiga Gambia, yang wafat pada 10 Ogos. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau lahir di Banjul pada 4 Jun 1944 dan pada tahun 1961 ataupun 62 beliau menerima Ahmadiyah di masa Amir terdahulu yang terhormat Chaudhry Sharif. Beliau termasuk di antara anggota jemaat yang awalin. Almarhum disiplin dalam solat 5 waktu dan dawam melaksanakan tahajud. Dengan kurnia Allah Ta'ala, beliau seorang musi, selalu paling ke depan dalam pengorbanan harta. Anak beliau mengatakan sebelum wafat pun almarhum melaksanakan tahajud. Almarhum meminta air untuk minum kemudian wafat. Almarhum seorang yang mencintai Al-Quran, menilawatkan Al-Quran secara teratur. Almarhum mendapatkan taufik berkhidmat sebagai naib amir dalam jangka waktu yang lama. Di samping itu, almarhum juga mendapatkan taufik sebagai officer jalsa salana, sekretari umur kharjah nasional dan sadar Majlis Ansarullah. Beliau juga
anggota komiti di Masrur Secondary School, seorang guru yang berkualiti. Beliau berkhidmat sebagai guru di berbagai daerah di negara tersebut untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi dan master di bidangnya. Almarhum telah pergi ke Amerika, kemudian setelah balik berkhidmat kepada bangsa dan negaranya. Beliau termasuk anggota pendiri satu departmen terkemuka di Gambia, Management Development Institute, dan departmen ini memberikan pendidikan kepada pegawai negeri dan sebagainya. Banyak pejabat tinggi Gambia yang merupakan alumni dari departmen ini. Almarhum menjawat sebagai prinsipal di Tahir Ahmadiyah Muslim Secondary School dan Nusrat Senior Secondary School. Beliau banyak mengajar warga tempatan maupun warga asing. Beliau begitu dikenal di dunia pendidikan dan orang-orang memanggil beliau sebagai my teacher. Beliau meninggalkan 2 isteri, 7 anak lelaki dan 2 anak perempuan. Salah satu isteri beliau, Miss Akibah Sahibah, adalah sadar Lajnah Imailah Gambia, dan seorang anak lelaki beliau adalah Waqfi Zindagi dan telah lulus dari Jamiatul Mubashirin. Demikian juga seorang anak lelaki beliau juga merupakan sadar Khudamul Ahmadiyah. 2 anak lelaki beliau di Amerika dan seorang anak perempuan tinggal di sini di UK. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat dan ampunannya kepada almarhum dan anak-anak beliau sentiasa terikat dengan agama sebagaimana yang beliau harapkan. Amir Gambia menulis, saya pun menjadi murid beliau di Karaibayland Middle School. Di sekolah ini pada hari Khamis dilaksanakan kelas mengenai keislaman yang diikuti oleh para pelajar Ahmadi maupun Muslim non-Ahmadi, dan almarhum mengajar di kelas ini. Almarhum menghormati para pengurus jemaat dan nizam jemaat. Almarhum dulu adalah guru saya. Namun meskipun demikian, beliau selalu taat kepada saya sebagai amir dan kepada para pengurus lainnya. Beliau perwatakan yang sangat mukhlis, tekun bekerja dan murah hati. Seseorang yang setia dan taat kepada khilafat, memiliki jalinan kecintaan dengan Khalifah Waqt, selalu paling dahulu dalam membela jemaat dan khilafat. Beliau juga memiliki ilmu agama yang baik, bercakap berdasarkan dalil, bercakap dengan hikmah dan berusaha menyampaikan pesan Hazrat Masih Maud SAW dengan teknologi baru dan berbagai cara. Beliau selalu sibuk dalam pertablighan. Jenazah yang kedua, yang terhormat Tuan Naim Ahmad Khan, putera dari Tuan Abdul Jalil Khan, Naib Amir Karachi. Beliau wafat 2-3 bulan yang lalu. Beliau wafat pada akhir April. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama kali Ahmadiyah masuk dalam keluarga beliau melalui Tuan Akhtar Ali yang biat dengan perantaraan seorang sahabat Hazrat Masih Maud SAW. Hazrat Maulwi Hasan Ali Baghalpuri, bapa Maulwi Akhtar Ali adalah pakcik dari pihak ibu beliau dan suami dari makcik beliau dari pihak ayah. Bapa Naim Khan menyelesaikan matrik di Patna, India. Setelah berdiri di Pakistan, beliau datang ke Lahore. Beliau masuk ke Dayal Singh College dan menyelesaikan MSc di TI College Lahore. Setelah itu beliau pergi ke London. Pada 1959 beliau balik ke Karachi dan bekerja di perusahaan gas, dan pada 1993 beliau pencen dari jawatan Senior General Manager. Di Majlis Khudamul Ahmadiyah Karachi, beliau memulakan perkhidmatannya sebagai Naib Nazir Sanatul Tijarat. Setelah itu beliau ditempatkan sebagai Naib Kaid Majlis Khudamul Ahmadiyah Makami Karachi. Kemudian pada tahun 1966 terpilih sebagai Kaid Majlis Khudamul Ahmadiyah Karachi. Beliau berkhidmat hingga 4 tahun di jabatan itu. Kemudian beliau menjadi Zaim Ala Ansarullah Morton Road. Kemudian menjadi Nazim Ansarullah Distrik Karachi. Dan hingga 1997 beliau berkhidmat di jawatan ini. Beliau dipilih sebagai Nazim Ansarullah Wilayah Karachi. Pada tahun 1997 dipilih sebagai Sekretaris Waqfi Jadid Jemaat Karachi, dan hingga 2019 beliau memegang jawatan ini. Beliau dalam waktu yang lama mendapatkan taufik berkhidmat sebagai Naib Amir Jemaat Karachi. Beliau juga sebagai Direktur Fazli Omar Foundation. Pada Majlis Amla pertama IAAAE, beliau berkhidmat sebagai auditor. Selama beberapa tahun beliau menjadi Ketua Cawangan Karachi.
Pada tahun 1970, dibuat perencanaan pemasangan mesin pemasak roti untuk Darul Ziyafat Rabuah, bahkan untuk jalsah salana, dan mula dibuat mesin-mesin. Maka beliau sebagai engineer mengambil bahagian dalam projek ini. Anak perempuan beliau, Umarah, menulis, ibu kami telah lama wafat mendahului almarhum. Ayah kami setelah kewafatan ibu tidak hanya merupakan seorang ayah yang penuh kasih sayang, bahkan melaksanakan peranannya sebagai ibu dan kawan yang penuh simpati dengan sangat baik. Setiap waktu selalu memberikan pelajaran mengenai kesetiaan terhadap agama dan khilafat. Sangat disiplin dalam solat dan menjalin ikatan dengan jemaat. Menantu beliau, Dr. Ghaffar, mengatakan, saya menjadi bahagian dari keluarga beliau sejak 30 tahun lalu. Selama 30 tahun tersebut, saya mendapatkan kesempatan melihat almarhum dari dekat. Kedekatan dan keakraban dengan beliau telah memberikan kesan yang sangat kuat pada kehidupan saya. Amalan almarhum begitu suci dan penuh kesederhanaan. Kerajinan beliau dalam beribadah memberikan kesan yang sangat baik kepada diri saya. Rajin tahajud. Di hari-hari terakhir ketika beliau tidak dapat berjalan dikarenakan lumpuh, pada waktu itu pun tidak ada perubahan dalam amalan-amalan beliau. Beliau mengatakan kepada nurse beliau supaya membangunkan dan mendudukkan beliau pada jam sekian, dan sambil duduk di kerusi beliau secara dawam melaksanakan tahajud, solat 5 waktu dan mengerjakan tugas-tugas agama di laptop meskipun sedang sakit. Mubalik Nasim Tabassum mengatakan, setiap waktu bibir beliau selalu tersenyum dan selalu datang ke pejabat meskipun sedang sakit. Beliau memperlakukan pada wakfin zindagi dengan sangat hormat dan penuh kecintaan. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan rahmat dan ampunannya kepada almarhum, meninggikan darjatnya dan memberikan taufik kepada anak keturunan almarhum untuk dapat meneruskan kebaikan-kebaikan almarhum. Masih ada satu lagi berkenaan dengan almarhum. Tuan Zarastus Munir dari Norway menulis, beliau setiap saat bersedia untuk mengkhidmati agama, selalu menegakkan jalinan kecintaan, keikhlasan dan kesetiaan dengan khilafat. Ketika saya mendapatkan taufik berkhidmat sebagai kaid zila, almarhum memberikan bimbingan kepada saya dengan corak yang sangat tinggi, dan saya selalu melihat dalam diri almarhum bahawa almarhum selalu memiliki tahap terbaik keitaatan dan bahu-membahu dengan setiap amir. Jenazah yang selanjutnya adalah yang terhormat Puan Bushra Begum, isteri dari almarhum Tuan Tehkidar Wali Muhammad. Almarhum wafat pada 19 Julai di usia 74 tahun disebabkan serangan jantung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Datuk almarhum Hazrat Mia Nazimuddin Sahib dari Nabha adalah seorang sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalam. Almarhum sangat dawam melaksanakan tahajud, disiplin dalam solat, ramah terhadap tamu, membantu orang-orang yang memerlukan, selalu paling depan dalam pengorbanan harta, seorang wanita yang mukhlis, memiliki kecintaan yang tulus dan jalinan yang kuat dengan khilafat. Dikarenakan lemahnya penglihatan beliau sejak masih kanak-kanak, almarhum tidak dapat membaca Al-Quran secara dawam. Namun setelah bernikah, dengan bantuan anak-anaknya, almarhum menghafal beberapa juz. Selain menyemak tilawat Al-Quran di MTA, almarhum juga dawam menyemak khutbah-khutbah saya dan menyemak program-program lainnya juga secara dawam. Dengan kurnia Allah Ta'ala, almarhum seorang musia. Almarhum meninggalkan 4 anak lelaki dan 2 anak perempuan. Seorang anak beliau, Tuan Syafiqur Rahman, adalah seorang mubalik missionary in charge di New Zealand, dan Tuan Atikur Rahman ketika ini mewakafkan diri dan bekerja di pejabat private secretary kita di bahagian rekod. Bapa Syafiqur Rahman tidak dapat ikut serta dalam perkebumian ibu beliau. Perkebumian almarhum dilaksanakan di sini. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan juga ketenteraman dan kesabaran kepada beliau, dan semoga Allah Ta'ala menganugerahkan rahmat dan maghfirahnya kepada almarhum dan menjadikan anak keturunan almarhum sebagai pewaris dari doa-doa almarhum. Setelah solat Jumaat, insya-Allah saya akan memimpin solat jenazah mereka. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد